إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini saya menggantikan tempat Al-Fadhil Ustaz Radhi bin Abu Bakar yang tak dapat hadir bersama-sama dengan tuan-tuan, oleh kerana beliau sekarang ini bersama-sama dengan jemaah berada di Madinah dan akan menuju ke Mekah insya-Allah menunaikan umrah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran pada ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi, pada setiap pagi Jumaat yang tuan-tuan selalu ikuti ataupun tuan-tuan selalu hadir berjemaah bersama-sama dengan imam di pagi Jumaat, antara ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan, ayat ini bila kita baca, ayat ini bila kita perhati dan kita tengok, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita berkaitan dengan orang yang cuba menjauhkan diri dia daripada tempat tidur, terutama pada waktu pagi. Allah Ta'ala sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka yang menjauhkan diri ataupun mereka yang menjauhkan lambung dia. Itu dalam tafsir lama disebut macam tu. Ataupun orang yang menjauhkan punggung dia daripada tempat tidur dia. Tuan-tuan, kita yang berjaya mai subuh ni kira berjaya merenggangkan diri kita daripada tempat tidur. Memang kita kena akui dan memang kita kena akui benda tu, bahawa bangkit daripada subuh ni bukan satu benda yang mudah. Orang yang menjadi kebiasaan, yang dah menjadi satu rutin harian, boleh bangun daripada subuh dengan mudah, itu makna Allah Subhanahu wa ta'ala bantu dia. Tuan, berapa ramai lagi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, hatta kadang-kadang dalam keluarga kita pun, bukan senang nak bangun subuh. Tera ada urusan, tera ada program, tera nak kena pergi sekolah, ada nak pergi kerja pun yang memang nak kena bangun pagi pun payah.
apatah lagi orang yang meletakkan diri dia hari ni kira cuti, kira bangkit lewat. Yang tu lagi-lagi payahlah bagi dia. Allah Ta'ala sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang merenggangkan dirinya daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Mereka yang bangun untuk nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yad'una rabbahum, bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang dia memang rutin dia bangun 1 jam sebelum subuh. Kalau subuh kita lah ni 6.26, 6.28 ataupun kita kata 6.30, maknanya 5.30 dia bangun. Siap dengan mandi dia, siap dengan pakai pakaian nak semayang dia, siap boleh semayang tahajud di rumah. Yang tu cantik. Dia boleh bangkit lebih kurang 10 minit sebelum subuh, 20 minit, setengah jam sebelum subuh. Ada masa untuk ambil wudu, ada masa untuk hampak sejadah, ada masa untuk Allahu Akbar, 2 rakaat. Dah memadai, itu dipanggil dengan solat tahajud bagi dia. Ini satu perkara yang cukup baik kalau kita boleh menjadikan rutin kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lagi mereka ini juga orang yang selalu memberikan rezeki ataupun mendermakan daripada apa yang telah kami berikan kepada mereka. Di pagi-pagi hari mereka menjadikan mereka ini orang yang bersedekah. Tak kira sedekah itu sama ada kepada keluarga, tak kira masuk duit dalam tabung, tak kiralah apa pun, sedekah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan secara umum ataupun yang disebutkan oleh ulama, itulah daripada bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan, penting bila kita boleh faham ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Terutama bacaan yang rutin kita baca pada pagi Jumaat. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita yang biasanya yang saya guna pakai pada pagi Jumaat, pada pagi Sabtu, iaitu kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-27 yang bertajuk jangan campur tangan dalam urusan Allah. Kadang-kadang ada manusia ni dia seolah-olah macam mengambil pula kerja Tuhan. Apa dia yang kita maksudkan dia ambil kerja Tuhan tu? Kita akan tengok apa hadis yang dibawa oleh tuan kitab kita, yang tuan kitab kita dia tulis satu tajuk, jangan campur tangan dalam urusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jundub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allah li fulanin wa inna Allah ta'ala qala man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalan. Rawahu Muslim. Artinya daripada Jundab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allahu li fulanin. Nabi kata seorang lelaki dia bersumpah. Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, la yaghfirullahu li fulani,
Dia kata, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa si fulan itu. Nabi cerita, Nabi kata ada satu orang lelaki ni, dia sebut dengan nama Allah. Tuan-tuan, qasam, kita menggunakan perkataan sumpah ni, dia ada beberapa perkataan. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ini perkataan-perkataan sumpah. Tuan-tuan, perkataan sumpah ni perkataan yang kita jangan pandang remeh. Ada orang dia dengan mudah-mudah menggunakan sumpah. Jangan. Sumpah pada perkara-perkara yang tak sepatutnya, itu kata sebagian ulama boleh menyebabkan dosa. Jaga-jaga mulut kita, jangan mudah untuk nak sebut sumpah. Biar kita main masa kanak-kanak dulu, kecil-kecil dulu sudah. Kan ingat masa kecil-kecil dulu. Betul hang sumpah tak buat. Masa tu sumpah macam-macam. Pegang Quran, angkatlah, bubuh atas belakang lah, tulis alif lam ra ke belakang badan kan. Ingat masa kecil-kecil dululah. Tak tahu zaman tuan-tuan macam mana, tapi zaman saya dulu kira nak habaq kata tak buat benda tu, pakai sumpah lah, wallah lah. Tapi tuan-tuan, kalau ikutkan sumpah ni bukan sebarangan perkataan yang kita boleh sebut ikut suka. Bukan perkataan yang kita boleh semena-mena suka-suka biasa-biasa nak sebut, jangan. Ada perkara-perkara yang tertentu sahaja yang boleh kita sebut. Laki ni dia sebut, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, dia kata la yaghfirullahu li fulanin. Dia kata satu laki ni, dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa si fulan itu. Dia tengok satu orang lelaki, barangkali yang lelaki itu mungkin satu orang yang jahat, yang pada pandangan dia mungkin perangai tak elok, yang pada pandangan dia mungkin ada benda yang lelaki itu buat salah. Terus di mulut dia, dia kata demi Allah, dia ni Allah tak ampun dosa dia. Macam itulah mudah bahasa kita. Dia ni taubat lah, Allah tak ampun dosa dia. Tambah pula lagi, neraka lah tempat dia. Lelaki ni dia sebut macam tu. Wa inna Allah ta'ala qal. Bila lelaki ni sebut macam tu, Allah Subhanahu wa ta'ala dengar apa yang lelaki ni kata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala balas balik jawapan kepada apa yang dikatakan oleh lelaki ini. Allah Ta'ala kata, man zallazi yata'alla alayya. Allah Ta'ala kata, siapakah yang berani bersumpah atas nama aku ni? Allah Ta'ala tanya balik, bila dengar ada satu orang lelaki yang menggunakan nama Allah, kemudian buat kerja yang bukan daripada kerja-kerja manusia, dia mengambil daripada kerja-kerja Tuhan, Allah Ta'ala tanya, siapa yang berani sangat ni, yang menggunakan nama aku, yang melakukan kerja aku ni, tiba-tiba duk pakai guna nama aku ikut suka ni, siapa dia? Allah Ta'ala sambung, alla aghfira li fulan. Siapa yang pandai-pandai dia menggunakan nama aku ataupun berani bersumpah atas aku bahawa aku tidak akan mengampunkan dosa si fulan itu. Allah Ta'ala tanya, siapa yang kata aku tak ampun dosa dia tu? Siapa yang kata aku tak pandang dia tu? Siapa yang kata dia tu selama-lamanya bergelumbang dengan dosa? Siapa yang kata dia tu akan masuk dalam neraka? Tuan, Nabi SAW sebut macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala beri respon kepada lelaki yang mendakwa seolah-olah Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan pada mata manusia. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sambung. Allah Ta'ala kata, fa inni qad ghafartu li fulan. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku ampunkan dosa si fulan itu. Allah Ta'ala kata, oleh kerana hang dah sebut satu perkara yang tak sepatutnya hang sebut, oleh kerana hang sentuh satu perkara yang tak sepatutnya hang sentuh, Allah Ta'ala sebut, fa inni qad ghafartu li fulan. Kalau hang nak tahu sesungguhnya aku mengampunkan dosa si fulan itu, wa ahbattu amalan. Dan Allah Ta'ala sambung, aku hapuskan segala amalan soleh kamu.
Oleh kerana hang pandai-pandai pi kata dekat kawan yang berdosa tu, dia ni Allah Ta'ala akan azab dia, masuk neraka dia, Allah tak ampun dia. Lah ni aku tukar tempat. Kamu, aku akan hapuskan segala amalan, segala pahala yang kamu buat. Adapun lelaki tadi, aku ampunkan dosa-dosa dia dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Tuan-tuan, daripada hadis ini ada banyak sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW sebenarnya nak mendidik kita supaya kita tidak menghukum orang sesuka hati kita. Dengan hanya kita tengok apa benda yang dia buat, kita menghukum orang itu, satu-satu orang itu dengan apa yang dia buat. Kita tengok satu orang yang nampak jahat, kita tengok satu orang yang nampak tak baik, kita tengok satu orang yang melakukan dosa depan mata kita. Masa tu kita hukum dia. Dan yang paling parah sekali, bila kita letakkan dia seolah-olah tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Tuan, ada orang macam ni. Ada. Dia akan kata bila nampak kadang-kadang budak-budak yang kita kata liar, yang kita kata seolah-olah macam buah yang kita nampak macam tu tiba-tiba keluar di mulut. Budak-budak ni kira habis ya. Budak-budak ni kira tak dapat hidayah lah tu. Budak-budak macam itulah lebih kurang perkataan-perkataan yang kadang-kadang takut kita dengar. Sebut perkataan-perkataan yang macam tu seolah-olah mengambil salah satu daripada kerja Tuhan. Tuan-tuan, jangan. Mulut kita kena jaga daripada perkataan menuduh satu-satu orang ataupun mengatakan satu-satu orang dengan perkara-perkara yang belum tentu selama-lamanya akan ada pada dia. Betul dia satu orang yang jahat pada ketika kita tengok, tetapi kemungkinan di akhir daripada hayat dia nanti dia akan twist tukar jadi orang yang baik. Tuan-tuan, Imam Ash-Shadzili kan, imam yang buat Hizib Bahar kan, tuan-tuan baca dalam, kalau tuan-tuan yang ada buku bekal akhirat, almarhum Syekh Makfami Zamzam, dia himpunkan wirid-wirid, dalam tu ada satu hizib, dia letakkan Hizib Bahar dalam tu. Ada Hizib Nawawi, ada Hizib Bahar, ada Hizib Ratib Al-Haddad. Salah satunya Hizib Bahar, Imam Ash-Shadzili. Imam Ash-Shadzili, tuan-tuan, dia ni satu orang tokoh yang cukup hebat di Mesir. Satu ketika dia bersama dengan anak-anak murid dia berjalan di Mesir. Dia orang hebat lah. Dia satu orang imam, satu orang syekh, satu orang alim yang hebat. Bersama-sama dengan anak-anak murid dia ni berjalan-jalan, tiba-tiba lalu di kawasan tempat orang buat maksiat. Lalu kita kata di tempat, di bar ataupun di tempat disko, di tempat orang minum arak, macam itulah lebih kurang. Anak-anak murid dia ni sebut kepada syekh, kepada tuan imam depa ni, Imam Ash-Shadzili ni, anak-anak murid dia kata, "Syekh, doa dekat Allah Subhanahu Wa Taala bagi depa ni kena azab pun." Tuan-tuan ni, anak murid ni pun kadang-kadang anak murid ni yang ekstrim, tok guru tenang-tenang kan. Anak murid ni kadang dia ekstrim. Dia kata kat tu guru dia kata kat Imam Syadzili, dia kata Syekh, doa dekat Allah Subhanahu Wa Taala bagi depa ni kena azab pun. Apalah duk pi minum arak, duk buat maksiat, duk pi duduk tangis semayang dak, pakai pakaian tak tutup aurat, macam itulah lebih kurang. Imam Ash-Shadzili bila tengok kelaku geng-geng hak duk buat maksiat ni, geng-geng hak duk minum arak, geng-geng hak duk pakaian tak apa cukup, geng-geng hak sebagainya ni, kemudian dia dengar pula anak murid dia kata minta doa kepada Allah, dia angkat tangan, tuan-tuan. Dia angkat tangan, dia berdoa, dia kata Allahumma, dia kata ya Allah ya Tuhan, kama farahta ya Allah, dia kata ya Allah ya Tuhanku, seperti mana engkau gembirakan mereka di dunia, farahtahum fil akhirah, engkau gembirakan mereka di akhirat. Tuan-tuan, Imam Ash-Shadzili dia berdoa dengan doa yang berlainan dengan permintaan anak murid dia.
Dia tak layan anak murid dia. Anak murid dia minta supaya Allah Ta'ala turun azab, bagi mati biar. Kira bahasa kasar dia, bagi biar mereka ni dalam keadaan macam tu, Allah Ta'ala turun azab. Tiba-tiba Imam Ash-Shazili dia tunjuk kuduah, dia tunjuk contoh. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana engkau gembirakan mereka, kama farihtahum, seperti mana engkau gembirakan mereka. Kan mereka tu dah berfoya-foya, seronok. Engkau gembirakan juga mereka di akhirat nanti. Maknanya ataupun mudah fahamnya, minta kepada Allah supaya mereka ini Allah beri hidayah. Tuan-tuan, hasil daripada doa yang didoakan oleh Imam Ash-Shazili tadi, ada seorang dua yang ada di sekitar kawasan tu yang turut sama bersama dengan orang-orang ahli maksiat yang bergelumbang dengan dosa yang buat maksiat tadi tu, dengar. Adalah seorang dua hak tak minum arak, hak yang sedang aku dengar ni doa Imam Ash-Shazili. Tuan-tuan, sedikit demi sedikit daripada kalangan depa yang buat dosa tadi itu dengar doa tadi itu, rasa tersentuh hati, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, makin lama bertaubat kepada Allah, hasilnya semua daripada depa yang tadi ni bermaksiat kepada Allah, selepas daripada itu menjadi pengikut Imam Ash-Shazili dan juga menjadi orang-orang yang soleh. Tuan, itu penting kita jadi orang yang positif bila kita tengok orang yang negatif. Dan itulah yang terbaik bila kita tengok orang yang tak baik, kita doakan kepada dia semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka, beri taufik, beri hidayah kepada mereka. Dan tuan-tuan, salah satu yang kita kena pegang, seperti mana di mukadimah yang setiap kali mana-mana kuliah pun saya akan sebut apa dia, la haula wala quwwata illa billah. Itu perkataan yang kita kena faham, pegang elok, bagi kejap elok. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya kuasa melainkan hanya daripada kuasa Allah, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh tahan diri kita melainkan Allah bantu kita semasa kita kuat nak buat ibadat. Dan kuasa Allah juga boleh jadi tak tahulah, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba mai di hujung-hujung tuan-tuan, hujung hayat ni kecundang daripada duk rajin ibadat, tiba-tiba beralih pula kepada orang yang melakukan maksiat, na'udzubillah. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala juga tuan-tuan boleh jadi orang yang dia ni bermaksiat, tiba-tiba di hujung hayat dia beriman kepada Allah, mati dia dalam keadaan yang husnul khatimah. Tuan-tuan, itu semua kerja kuasa Allah. Sebab itu kita kena selalu jadi orang yang berdoa dengan doa-doa yang baik-baik. Doa dengan doa-doa yang baik-baik. Sebab ini semua akan berbalik kepada kita. Tuan-tuan, kalau mulut kita ni mudah kata ke orang hang munafik, apatah lagi hang kafir. Nabi kata kalau kamu sebut kafir, takut-takut anak panah tu dia akan patah balik main dekat kamu. Imam Ibn Sirin tuan-tuan, dia ni pernah jalankan satu perniagaan. Dia meniaga minyak zaitun. Jadi dia meniaga minyak zaitun. Satu hari minyak zaitun dia beli banyak. Bila dia nak jual minyak zaitun ni, dia beli banyak, beli bertuntung. Satu hari minyak zaitun dia tu ada bangkai tikus. Ada bangkai tikus yang ada dekat sekitar tong minyak zaitun yang dia nak jual ni. Bila dia tengok, dia buat keputusan, dia kata minyak zaitun ni terak buang semua, lempak semua. Orang kata dekat Imam Ibn Sirin, orang kata kat dia, sebab apa yang pi buang semua? Sebab apa yang pi tunggang, pi terak semua? Pasal apa? Tuang satu ni sudahlah. Dia kata aku takut, dia kata aku takut, dia kata bau daripada bangkai tikus ni ataupun tikus yang duk lalu dekat sekitar kawasan tong minyak zaitun aku ni, aku takut tikus duk lalu. Bila tikus lalu ni mungkin ada kesan-kesan kecil daripada yang ada dekat tikus itu, mungkin lekat dekat minyak-minyak ni. Aku tak mau kalau aku jual daripada hasil bangkai ataupun hasil daripada duit-duit yang macam ni, aku tak mau. Ini orang yang warak tuan-tuan.
Orang yang warak, dia terak semua. Bukan sikit tu. Bukannya sikit-sikit, banyak, jumlah banyak. Dan pada masa tu, oleh kerana dia ambil banyak, daripada pembekal dia ambil banyak, dia tak boleh nak bayar balik kepada orang yang supply barang kat dia. Orang yang bagi barang kat dia tak boleh nak bayar. Maka dia dijatuhkan, dia dilabelkan dengan orang yang bankrupt. Bila bankrupt, ditariklah masuk dia ke dalam penjara. Dia bankrupt, dia ditarik, dia dikira sebagai orang yang istihad, bankrupt lah. Kemudian orang tanya kepada dia, Syekh, pasal apa yang boleh jadi macam ni? Ni tuan-tuan ingat ni cerita ni. Dia kata, pasal apa yang boleh jadi macam ni? Dia kata, tazakkar tu, dia kata, aku ingat balik. Dia kata, dulu ni, dia kata, aku pernah gelak kepada orang yang muflis, dia kata. Dulu ni, dia kata, aku pernah gelak kepada orang yang muflis. Satu orang yang dia ni kaya, kemudian dia ni mungkin tak boleh selesai hutang ke apa dan sebagainya. Lelaki tu diisytihar sebagai orang yang muflis, tak ada duit, bankrupt. Aku gelak kepada dia. Kerana dengan aku gelak kepada dia ni, mungkin inilah balasan Allah kepada aku. Allah Rabbi, tuan-tuan. Orang yang soleh, dia fikir tengok macam tu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jadi orang yang cermat dengan lidah mulut kita. Jangan suka-suka hati untuk mengeluarkan perkataan yang takut-takut nanti na'udzubillah patah balik mai kepada kita. Kita kata kepada orang tu munafik, kita kata kepada orang tu kafir, na'udzubillah, takut-takut anak panah tu nanti dia patah balik. Walaupun pada orang tersebut tu ada ciri-ciri ayatul munafiq salas, kan, tanda-tanda orang munafik 3, bila berjanji dia berdusta, bila, kan, tanda-tanda tu ada. Tapi tak boleh di mulut kita kata hang munafik. Tak boleh. Tak boleh kita kata hang munafik. Kalau betul dia ada tanda pun, kita jangan kata kepada dia hang orang munafik. Kita ni nak kena jadi seperti mana doktor. Doktor ni, dia benci penyakit, dia bukan benci pesakit. Oh, kalau doktor benci pesakit, kacau. Kan? Doktor pilih-pilih orang, kacau. Tapi doktor dia orang yang kena benci kepada penyakit. Orang nak main rawat penyakit kepada dia, dia akan bagi nasihat, dia akan bagi saranan. Haji, kena buat macam ni, kena tinggal makan ni, kena minum yang ni, kena puasa yang ni, kena makan ubat ni sehari berapa kali. Itu doktor. Ada ke doktor kata, tak apalah ni, balik makan gula bagi banyak-banyak, bubuh garam bagi banyak-banyak, biar mati cepat. Kalau doktor macam tu, itu tak layak jadi doktor. Yang tu dia membenci kepada pesakit. Tapi mana-mana doktor pun bila kita pergi, dia akan bagi saranan. Semua nak bagi kita baik. Walaupun kadang-kadang peratus nak baik tu kurang. Kan, doktor akan kata, pergi jumpa kita tuan, tuan nak kena makan ubat ni, nak kena minum yang ni, garam nak kena kurang sikit lah. Ayat-ayat manis tu kalau boleh janganlah minum-minum sangat. Kalau sari, kalau kopi tu sekali sudah lah kan. Doktor dia akan pesan. Macam tu. Kita nak kena jadi orang yang ada sifat yang macam tu. Sebagai seorang doktor yang baik. Jadi perangai seperti mana doktor. Baik, keterangan hadis. Kata tuan kitab kita, Nabi SAW bercerita tentang 2 orang lelaki dari kalangan Bani Israel. Cerita ni cerita Bani Israel. 2 orang lelaki, seorang baik, seorang kurang baik. Mereka berdua bersahabat, seorang yang rajin beribadat dan seorang lagi banyak melakukan maksiat. Lelaki yang rajin beribadat selalu menegur sahabatnya atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Teguran dan nasihat memang ajaran semua para anbiya. Tetapi malang sekali kerana ahli ibadat ini tersilap langkah dalam berdakwah, beliau hilang sabar. Sudah berkali-kali beliau memberi nasihat, tetapi kawannya itu masih tidak berubah. Beliau terus menghukum sahabatnya sebagai ahli neraka, seperti mana puak Khawarij menghukum kafir kepada orang yang melakukan dosa besar. Ada satu kumpulan nama dia Khawarij, dia kata kepada orang yang buat dosa besar, kamu ni masuk neraka. Sedangkan
orang buat dosa besar pun masih ada peluang di sisi Allah. Dosa setinggi bukit gunung, dosa seluas lautan, sebanyak mana pun yang kamu lakukan, pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Beliau dengan berani bersumpah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa sahabat itu. Laki ni dia yakin seolah-olah macam dia pula Tuhan. Dia yakin kata Allah takkan ampunkan dosa hang. Kan ada orang dia kata Allah tak ampun dosa hang. Allah tak ampun dosa hang. Jangan kata macam tu. Pengampunan Allah itu mahal. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang ceritakan pasal rahmat Allah Subhanahu wa taala itu rahmat yang cukup luas. Beliau tidak patut campur tangan dalam urusan Allah, kerana keampunan syurga dan neraka itu milik Allah. Allah nak bagi ampun kepada siapa yang Allah taala nak. Kan yaghfirullah. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana? Allah Taala kata yaghfiru liman yasha. Allah beri pengampunan kepada siapa yang Allah Taala nak. Kan? Kalau kita pegang dengan ayat tu, makna siapa-siapa pun Allah boleh bagi pengampunan bila-bila masa. Sebab tu bila kita tengok balik hadis yang kita biasa dengar, Nabi sebut kamu tidak akan masuk syurga dengan amalan kamu, tapi masuk surga itu dengan rahmat daripada Allah. Nah, abangnya kata kalau amalan ni kira-kira ni tak cukup. Sebenarnya nilai dia kalau nak masuk dalam surga, Allah Subhanahu wa taala boleh bagi pengampunan ikut kepada apa yang Allah Taala suka. Akibatnya di akhirat nanti Allah berkuasa mengampunkan sahabatnya yang banyak bermaksiat itu, sementara ahli ibadat ini pula dicampak ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dia jadi bertukar tempat pula. Kawan yang yakin seolah-olah dia akan masuk syurga, tiba-tiba Allah lempak dia, humban dia masuk dalam neraka. Kawan hak yang duduk dalam neraka ataupun dalam keadaan yang buat dosa ni pula, dia Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia, kerana dia orang yang tak bersangka jahat seperti mana kawan tadi. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis ini banyak pengajaran, dan yang selalu kita pesan tuan-tuan pada diri saya, kepada tuan-tuan kita semua, kita jangan berasa selesa dengan keadaan kita. Pegang yang tu tuan-tuan sampai bila-bila. Bila-bila masa pun keadaan kita ni boleh berubah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan, kadang-kadang kita okey, kadang-kadang kita kurang daripada tu. Maka kita jangan jadi orang yang selesa dengan apa yang kita buat. Sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana doa yang dibaca oleh tuan imam, seperti mana doa yang dibaca oleh tuan-tuan apa? Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kan, ya Allah, berilah cahaya kepada hati aku. Kan? Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati aku di atas iman. Minta tetapkan hati aku di atas agama, di atas iman. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sentiasa jadi hati kita, diri kita ni kuat untuk nak beribadah, beriman kepada Allah daripada sekarang sampailah kepada penghujung hayat kita. Kita tak mau takut-takut tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tukar. Tuan-tuan jangan pelik kalau pekerja tukang sihir Firaun yang memang jelas-jelas makan duit haram, yang memang jelas-jelas syirik kepada Allah, yang memang jelas-jelas bekerja dengan Firaun, tiba-tiba di hujung hayat dia bertukar. Kan dulu kita pernah cerita sejarah kisah Nabi Musa, kita cerita pekerja Firaun, tukang sihir Firaun ni semua walak betul tuan-tuan dengan Firaun ni. Kira memang dapat gaji direct daripada Firaun, makan duit haram, syirik kepada Allah, menggunakan sihir-sihir yang jahat. Tiba-tiba bila Nabi Musa tunjuk mukjizat Allah Subhanahu wa taala, depa ni tukar terus 360. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, sehingga pada masa tu Firaun kata apa? Firaun kata, hampa beriman kepada Musa sebelum minta izin, qabla azina lahum,
qabla azina lakum, sebelum kamu minta kepada aku, sebelum hampa minta kepada aku, sepatutnya hampa minta izin dulu ke aku sebelum nak beriman kepada Musa. Fir'aun buat macam dia Tuhan. Maka selepas daripada itu Fir'aun kata apa? Aku akan salib kamu, aku akan potong kamu, tangan kamu yang kanan, aku akan potong kaki kamu yang kiri secara bersilang. Kan, mufarriqah, secara bersilang. Aku akan potong, kalau potong tangan kiri, potong kaki kanan, potong kaki kiri, potong tangan kanan, dan aku akan salib kamu. Akhirnya pengikut Fir'aun ni yang tadinya beriman kepada Fir'aun, tiba-tiba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penghujung depa tuan-tuan? Mati syahid di situ, dibunuh oleh Fir'aun. Mati syahid depa tuan-tuan di hujung hayat tu. Bukan kata tempoh lama pun. Bukan kata tempoh lama. Nak abangnya kata Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk kita menjadi orang yang sentiasa beriman kepada Allah, dan sentiasalah daiman abada, sentiasalah selama-lamanya kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah hujung hayat kita. Dan tuan-tuan, kita mohon kepada semua ahli jemaah untuk menjadi orang yang sentiasa mendoakan kebaikan bila kita nampak satu-satu orang yang melakukan kejahatan. Nampak ni budak ni, nampak ni satu orang ni, nampak ni, tak kira lah siapa pun keluar di mulut kita bukan benda yang jahat, bukan benda yang tak sepatutnya. Ya Allah, bagi hidayah kepada dia. Ya Allah, bagi taufik kepada dia. Walaupun kita tak sebut depan dia, tapi di hati kita ataupun di mulut kita, belakang dia, kita doa macam tu kepada Allah. Doa yang baik kita kepada orang lain, patah balik doa yang baik itu kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Insya-Allah tuan-tuan, untuk esok pagi kita akan masuk hadis yang ke-28 yang bertajuk tersilap orang ketika memberi sedekah. Yang ini kita akan baca hadis yang panjang yang Nabi SAW cerita bagaimana satu orang lelaki dia silap bagi sedekah. Kita pun ada juga tuan-tuan, kadang-kadang silap bagi sedekah. Silap kita tu ada kira-kira ada yang Nabi SAW juga sebut perkataan yang sama yang kita akan bicara dan kita akan sebut pertemuan pada esok pagi, insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini ada manfaat, ada manfaat dan kebaikan pada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuban mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.